ورحمة الله وبركاته إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح أبواب علمنا ومعرفتنا وحكمنا. اللهم اجعل قلوبنا يفقهون بها وآذاننا يسمعون بها وأعيننا يبصرون بها فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya Allah pertemukan kita pada pagi ni. Saya dah lupa dah sebenarnya. Kerana bulan Ramadan tak ada. Dah si Tuan Haji WhatsApp saya pagi tadi. Itu yang saya balas pagi tadi tu. Jadi kita tak sambung pengajian kita memandangkan kita masuk awal Ramadan, maka saya ingin sama-samalah kita ingat bahawa sama-sama kita memperbaharui ingatan kita tentang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186 yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia yang menjadi keterangan-keterangan menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara hak dan antara yang batil. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan ataupun menyaksikan kehadiran Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit dan musafir, bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah berpuasa
menggantikannya pada hari-hari yang ditinggalkan itu. Dengan ketetapan yang demikian, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu untuk menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa kamu sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-Ku bertanya tentangku, mengenaiku, inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka dan hampir dengan mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Dua ayat Allah Subhanahu wa taala kombinasikan dalam bahasa Melayu kita, kombinasikan. Satunya menceritakan tentang bulan Ramadan. Tuan-tuan, dalam Quran ya Allah tak sebut bulan lain. Ada sebut bulan lain, bulan haram, tapi tak sebut spesifik secara khusus. Hanya pada bulan Ramadan Allah sebut syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan. Tak pernah pun syahrul Muharram, tak pernah sebut. Syahrul Zulqa'dah, Rasulullah Allah tak pernah sebut. Syahrul Zulhijjah sebut wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ingatlah Allah pada waktu-waktu tertentu. Zulhijjah Allah sebut tentang haji je, tak pernah pun Zulhijjah. Ramadan Allah khususkan ayat menceritakan syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran namanya. Begitu juga kalau kita baca dalam Quran, satu saja nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan kena cari satu sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran. Dia bukan Abu Bakar, dia bukan Umar, dia bukan Uthman, dia bukan Ali, dia bukan Bilal bin Rabah, dia bukan Khalid bin Walid. Satu je sahabat dalam Al-Quran Allah sebut namanya. Kita kena faham. Bila satu penting, maknanya Allah nak bagi tahu kita bahawa ianya penting. Allah sebut dalam Al-Quran syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Padanya turun Al-Quran. Adakah Quran turun pada bulan Ramadan? Itu khilaf ulama. Sekaligus ulama mengatakan turun di Bait Ma'mur sekaligus. Maka turun sedikit demi sedikit selama 23 tahun Nabi SAW menjadi Rasul, sedikit demi sedikit. Tapi sekaligus Allah turunkan dari Arash ke Baitul Ma'mur pada bulan Ramadan. Tu hudan linnas, memberi percaya hidayah kepada manusia. Allah tak sebut kepada orang yang beriman, kerana Allah Subhanahu wa taala kalau kita sebut dalam baca Al-Quran, dia ada ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Dia dalam Quran ni. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, Allah sebut dalam Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa banyak ayat yang sebut ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Apa beza manusia dengan orang beriman? Dah tentu beza. Kerana manusia umum daripada orang yang beriman. Sebahagian daripada orang beriman dia yang manusia. Sebahagian daripada manusia keseluruhnya tak semestinya yang beriman. Begitu juga kita sebut orang Islam tak mestinya orang yang beriman. Ingat orang Islam tak semestinya orang beriman. Nama je Islam tapi tak beriman. Banyak. Dia minum arak,
dia berzina, dia melakukan hubungan songsang. Ini orang tak beriman ni. Baru-baru ni nak sibuk kan. Ini semua orang yang tak beriman. Dia menipu, dia berdusta, tu ciri-ciri munafik. Orang yang minum arak, ciri orang yang fasik. Ciri fasik, orang zalim. Maka ni orang-orang yang zalim tapi mengucap dua kalimah syahadah. Maka manusia ni Allah seru supaya bagi tahu bahawa hudan linnas, memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Apa maksud? Quran ni bukan hanya turun kepada orang beriman, tetapi dia memberi petunjuk kepada semua manusia. Orang yang tidak beriman pun dapat, orang yang beriman apatah lagi dapat. Contoh orang yang tidak beriman, apakah dia dapat daripada Al-Quran? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-An'am, sesiapa yang dalam hatinya tidak beriman, maka hatinya sempit. Allah sebut. Saya tak ingat matan ayat dia. Ka'annahu yas'adu fis sama', seumpama dia naik ke langit. Allah sebut seumpama orang yang naik ke langit, hati dia akan sempit, sesak nafas. Kita tak tahu. Allah sebut dalam surah Al-An'am 1400 tahun lepas. Surah Al-An'am Allah sebut dalam masa 1004 tahun lepas. Siapa yang jumpa teknologi kapal terbang naik ke langit? Siapa yang jumpa teknologi roket naik ke bulan? Macam mana dia tahu naik ke langit ni orang yang sesak nafas? Quran sebut awal, orang yang naik ke langit ni dia akan jadi orang sempit nafas dia, sesak, akan jadi nafas sesak. Itu. Maka orang yang tidak menerima Al-Quran, dia Allah umpamakan macam tu. Sebut dalam Al-Quran. Orang yang tidak menerima Islam, Allah sebutkan macam itulah keadaannya. Orang yang jiwanya sesak. Dia bukan hatinya, sebab kita kalau naik langit kita akan jadi bengang telinga, kalau tak akan jadi tekanan kepada kita. Tu Quran sebut bahawa bila kamu naik kalau kamu naik ke atas, kamu akan jadi tekanan ke atas kamu. Maka kajian mendapati bahawa itulah fakta sains. Itulah fakta sains yang ada dalam Quran. Banyak lagi fakta sains yang ada dalam Al-Quran. Saya sebut dalam Al-Quran selalu kita dengar, allazi ja'ala lakum min syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ini surah Yasin. Allah sebut dalam surah Yasin, kami allazi ja'ala lakum al-ardha allazi ja'ala lakum min syajaril akhdari nara. Kami menjadikan bagi kamu, dia menjadikan bagi kamu pokok-pokok yang hijau akan terbitkan api. Daun-daun yang hijau akan menerbitkan api. Fa iza antum minhu tuqidun, adakah kamu yang menyucuhnya api itu? Surah Yasin. Kajian mendapati orang Amerika, tuan-tuan, bukan orang Malaysia yang dapat. Kenapa Amerika dapat? Kerana orang Amerika yang kaji. Orang Malaysia dia tak tahu dia kaji apa. Mungkin COVID ni lama-lama timbul nanti apa yang didapati dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, Amerika ni pening kepala. Dulu kita duk dengar Amerika. Tak. Terbakar, hutan terbakar, hutan terbakar, hutan terbakar. Kan?
Orang Amerika, saintis Amerika tu pening kepala. Siapalah yang pergi cucuk api tengah-tengah hutan? Siapalah yang pergi cucuk api tengah-tengah hutan? Kaji punya kaji, rupanya berlaga di antara daun-daun pokok hijau akan mengeluarkan api. Maka terbakarnya kerana pergeseran antara pokok-pokok daun hijau, maka api. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut hudan linnas. Bagi orang manusia, kalau yang kaji, mereka masuk Islam. Saintis ni masuk Islam, tuan-tuan. Saintis ni semua masuk Islam. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, memberi petunjuk, penjelasan kepada petunjuk dan membezakan antara hak dan batil. Maka bila orang dari segi saintisnya, dari segi aklinya, saintis ni bagi ilmunya, saintis ni banyak ilmu lah, mendapati bahawa ia telah didapati dalam Al-Quran tanda-tanda yang mereka kaji, secara automatik dia akan mencungkil apa yang tertanam di dalam hati mereka, iaitu iman kepada Allah. Ingat kita ni sebelum kita dilahirkan, kita dah beriman kepada Allah. Semua manusia dah beriman. Ini Allah sebut dalam Quran, alastu bi rabbikum. Allah sebut. Cuma bila dilahirkan, setan dia main peranan daripada keturunan nenek moyang. Nenek moyang kita asal Islam. Tuan-tuan yang bohong. India ke Cina ke, nenek moyang dia asal Islam. Siapa saya cakap? Kerana kita cucu cicit anak yang lahir daripada orang yang terselamat di zaman Nabi Nuh. Allah sebut. Susah bohong. Nenek moyang kita asal Islam. Tak percaya? Baca surah Yasin. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Sabohong, Cina ke kamu, Kadazan ke kamu, Iban ke kamu, India ke kamu, orang asli ke kamu, Papua Nugini ke kamu, asal nenek moyang kamu semua Islam. Asal nenek moyang kamu. Cuma bila kita nenek moyang kita, di antara nenek moyang kita ada yang tertipu, yang jadi jahil, tak kenal Islam. Akhirnya lahirlah satu agama baru, Hindu, agama baru Buddha, agama baru apa lagi, Taoism. Lahir tu tadi kerana tertipu dengan syaitan dan iblis. Tertipu dengan syaitan dan iblis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran supaya kita balik kepada dia. Supaya kita balik kepada dia. Turun waktu bila? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Tu kena kaji ya. Itulah hari ini saya sebut. Bulan-bulan lain sembahyang subuh 2 saf. Bulan ni banyak hari ni saya jumpa. Orang-orang lama saya tak jumpa. Tuan-tuan jangan rasa cakap saya nak marah. Kita kena kenal Allah. Allah sediakan bulan ni bangun sembahyang subuh. Jemaah dah lama tak datang sembahyang. Cuba rasa benda tu. Kan? Saya tak marah tuan-tuan. Bukan saya marah. Itu sebenarnya gerak Allah. Saya tengok, dulu saya tengok subuh ramai juga. Kalau sebelum Ramadan, saya tengok subuh dua saf. Kita susah 2 saf ni. Tapi saya cakap, inilah saf-saf yang terakhir. Yang mampu melawan kehendak nafsu. So hari ini saya cakap, kita nak tahu betapa sayangnya Allah dekat kita. Saya tak mau cakap tuan-tuan tu lain, saya pun tahu bahawa sayangnya Allah dengan kita. Dia sediakan Ramadan. Dengan Ramadan berputik hati kita untuk bangun, datang berjemaah. Dengan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kita untuk menyediakan melawan kehendak nafsu. Tuan-tuan penat tuan-tuan, bangun subuh, bangun sebelum subuh, makan, siap-siap datang semayang, nak balik ini, sekejap lagi ada tadarus.
Itu semua kalau bahasa orang orang Dewan Bahasa, anjakan paradigma. Anjakan paradigma. Injection kepada jiwa kita, injection kepada hati kita, Allah sediakan. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sayang kat kita. Maka disediakan 1 bulan khas untuk kita, supaya kita balik kepada Dia. Maka siapa yang menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa, dan siapa yang berada dalam sakit ataupun berada dalam keadaan sakit atau musafir, boleh dibenarkan ia berbuka puasa. Dalam ayat lain, wa antasumu khairal lakum. Dalam ayat sebelumnya, puasa lebih baik daripada kamu berbuka, tapi dibenarkan berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendak dia balik kembali mengulangi puasanya pada hari yang lain luar daripada bulan Ramadan, iaitu qada. Fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak supaya kamu baik, senang dan tidak menyusahkan. Allah Maha mudah, tak susah. Tuan-tuan tak payah mana tuan-tuan. Tak perlu bangun tahajud 8 rakaat. Tak perlu bangun buat solat tasbih. Allah nak kita bangun beristighfar je waktu sahur. Allahumma barik lana, makan tak sempat nak bangun solat taubat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Tambung sikit doa. Ya Allah, ampun dan dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dosa kaum muslimin dan muslimat ketika nak sahur tadi. Maka ketika itu kita dapat satu daripada janji Allah. Allah ampunkan dosa hamba-Nya ketika bangun 1/3 malam. Waktu sahur tuan-tuan. Tuan-tuan sahur tadi? Kita tak sahur? Kalau dah sahur pagi tadi, jangan lupa, kalau boleh sempat solat taubat 2 rakaat. Kalau tak sempat, doanya Rabbighfirli wa liwalidayya. Ampunkan dosaku, dosa kedua ibu bapaku. Kalau kita ada anak, dosa anak-anakku. Kalau kita ada menantu, dosa menantu-menantuku. Tak rugi pun kalau kita minta. Tak kurang pun LDO kalau kita minta. Allahumma salli. Walitu kamilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka supaya kamu menyempurnakan puasa kamu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu membesarkan Allah. Apa yang kita nak sebenarnya tuan-tuan? Dengan puasa ni Allah berikan kita satu nikmat, yang di mana nikmat yang kita akan dapat besok, syurga yang selama-lamanya. Syurga yang selama-lamanya. Kalau kamu menyempurnakan ibadah puasa ini, maka kamu akan mendapat syurga selama-lamanya. Bangun, bertaubat, Allah ampunkan dosa kita. Itulah sebenarnya keyword untuk masuk syurga. Keyword untuk masuk syurga, kita menjadi hamba Allah yang diampun olehnya. Itu keyword. Bukan menjadi hamba Allah yang banyak ibadah. Bukan menjadi hamba Allah yang banyak ibadah. Banyak ibadah tu lebih, dia punya itulah, dia punya kelebihan lah. Tapi sebenarnya paling yang kita harap adalah Allah ampunkan dosa kita. Tapi tahulah, Allah ampunkan dosa ni tuan-tuan, ada tanda dia, kena belajar tu. Tanda Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa. Dengan sebab kita bangun, mendirikan bulan puasa.
Dengan sebab Allah wajibkan puasa. Kemudian Allah sebut dalam Al-Quran, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Apa hal lepas puasa nak bersyukur? Kita kalau tuan kita suruh buat benda tak bagi makan, kita tobat mengamuk. Apa hal kan? Kau suruh buat ni, suruh buat tu, suruh buat ni, tiba-tiba kau tahan aku dari makan dan minum. Allah suruh kita buat ni, tahan hari ni makan, tahan dan minum. Kalau bos kita mengamuk lah. Tak? Bos kita suruh buat ni, tiba-tiba kau tak boleh makan. Saya dah buat ni, kau tak boleh makan. Kita mengamuk dah, tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dengan aku wajibkan puasa ke atas kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Apa hal? Apa kena-mengena syukur dengan puasa? Itu tadi nikmat-nikmat yang diberi hari ini saya sebut, tuan-tuan. Datang semayang subuh berjemaah, nikmat, tuan-tuan. Jangan rasa ia satu beban. Kalau rasa satu beban, dia bukan jadi nikmat. Datang semayang subuh berjemaah, nikmat, tuan-tuan. Kalau rasa beban, mana semayang tu tadi belum ada kualiti. Banyak kali saya acap kali saya sebut, ibadah yang Allah wajibkan ke atas kita satu nikmat. Sebab tu disebut dalam ayat ini, la'allakum tashkurun, puasa kamu adalah nikmat. Kalau kamu tak tahu, ada puasa ni ada kelebihan. Contohlah, doktor ni sebelum kita pergi buat check up, full check up besok. Ni cakap darah tinggi, check up kencing manis. Pakcik, sebelum datang check up, puasa 6 jam je pakcik. Jangan makan sebelum check up. Berapa masa? 6 jam. Kenapa? Kenapa? Kena tanya doktor, kenapa ke kena puasa 6 jam? Kami dah puasa sebulan. Allah syariatkan wajib ke atas kita puasa sebulan. Doktor sebut suruh puasa 6 jam, kita pun puasa. Tapi bila Allah sebut suruh puasa sebulan, tak mau. Takut. Pergi check up ni, sekali besok aku sakit, buah pinggang lah, apalah, tak jumpa. Takut nak mati. Sedangkan puasa ini penyediaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan takut mati, penyediaan kita masuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah buka, wajibkan kita. Kalau tak wajib, tentu kita tak buat puasa. Doktor saja tahu kelebihan puasa, kita tak tahu kelebihan puasa. Pasal doktor yang suruh. Kalau doktor tak suruh, kita buat, tobat tak buat. Betul tak? Dahkan Allah wajibkan kita lagi sebelum doktor suruh. Allah wajibkan kita sebelum Allah suruh. Artinya jadi apa? Makna ada banyak fadail, banyak fadilat orang yang berpuasa. Banyak kelebihan orang yang berpuasa. Bukan hanya dari pahala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untuk aku. Siapa yang puasa, aku sendiri yang bagi pahalanya. Tak tahu betapa besarnya pahala. Allah rahsiakan pahala puasa. Bukan sahaja pahala, kelebihan lain yang Allah bagikan kepada kita. So kita berpuasa, kalau rasa kerana wajib, susah, memang wajib lah. Tapi kita selit bahawa itu satu suruhan yang membuat aku merasa bahawa ianya satu nikmat yang Allah berikan kepada aku. Macam tu juga Quran ni nikmat, tuan-tuan. Quran, saya baca, Allah turunkan Al-Quran adalah nikmat. Tapi orang yang tidak beriman, dia akan satu beban. Apalah yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni haram, yang ni haram. Orang yang tak rasa ia nikmat, dia akan rasa satu beban. LGBT tak boleh, berzina tak boleh, minum arak tak boleh, ambil rasuah tak boleh. Semua tak boleh, susah lah.
Kan? Tapi sebenarnya itu nikmat. Haram itu kerana Allah nak rasakan kita kenikmatan lain. Sebab tu bila kamu berpuasa, sampai kamu berpuasa, kamu rasa bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur ke atasmu, ya Allah, kurniaan Ramadan ke atas kami. Sebab tu orang-orang sebelum kita, salafus salih bergembira datangnya bulan Ramadan. Yang terakhir Allah sebut, Allah combinekan dengan ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mata bulan puasa Allah sebut, apabila hamba-Ku menanya tentangku, mencari aku ada dekatnya. Ajibud da'wati wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memakbulkan doa apabila mereka berdoa. Selepas kita dah merasakan bahawa puasa itu satu kenikmat, selepas kita kita merasakan puasa, kita melakukan puasa tadi, hendaklah kamu berdoa. Sebab tu Nabi SAW menyebut antara waktu yang mustajab doa iaitu ketika orang berpuasa. Antara waktu yang mustajab doa iaitu ketika mana? Ketika nak berbuka puasa. Antara waktu yang mustajab doa ketika mana? Sepertiga malam. Ni antara waktu-waktu yang mustajab doa. Ini semua ada di dalam bulan Ramadan. Pula semalam hari Jumaat, antara waktu-waktu yang kita mustajab doa di antara di hari Jumaat. Hari Jumaat lepas semalam kita puasa, kita semayang Jumaat, kita berdoa. Apa doa yang kita doa amal? Tuan-tuan dan puan-puan, cukup doa Pak Bilal, Pak Imam doa dalam solat tarawih. Apa ni? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka antal afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kehadrat-Mu ya Allah, ridha Engkau. Ridha paling tinggi. Hidup dunia ni ridha paling tinggi. Sebab ahli syurga, nikmat syurga nombor 3. Semua dah masuk neraka, semua dah masuk syurga. Dah tak ada dah orang neraka yang akan masuk syurga. Dan tak ada dah tak ada orang yang duduk dalam neraka itu, yang duduk dalam neraka ketika itu kekal. Maka Allah panggil siapa? Ahli syurga. Wahai malaikat, kumpul semua ahli syurga. Akan kumpul. Bila kumpul, Allah tanya, cukup tak nikmat syurga ni aku bagi kat engkorang? Ahli syurga cakap, ya Allah, kalau tahu syurga ni macam ni, aku akan sentiasa beribadah. Kami akan sentiasa beribadah. Itu bukan nikmat yang itu bukan pemberian aku lagi. Pemberian aku redha engkau sebagai hamba-Ku, kamu sebagai hamba-Ku, dan engkau redha aku sebagai Tuhan. Nikmat redha ni nikmat kedua tertinggi dalam syurga. Nikmat pertama apa tu tuan-tuan? Melihat wajah Allah. Tuan-tuan, kita tengok syurga cantik, bidadari cantik, perempuan apa, kalau kita tengok perempuan apa Miss Universe cantik kan, bidadari cantik apa Universe kan. Siapa yang cipta bidadari? Allah. Sebab tu bila orang dia fana, dia berzikir fana. Kita dengar orang berzikir fana.
Kan ahli zikir dia fana Allah sampai menangis. Allah kadang-kadang menangis, kadang-kadang dia mati. Sebenarnya dia rasa nikmat dengan Allah di dunia lagi. Kita tengok orang meratit pening-pening, menangis. Dia zikir nama Allah menangis. Kan? Dia sebenarnya dah rasa nikmat. Nikmat dengan Allah. Belum lagi nikmat melihat wajah Allah di akhirat. Belum lagi nikmat melihat wajah Allah. So redha yang kita minta ni tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, nikmat yang kedua terbesar di dalam surga. Wa na'udzubika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung dengan engkau daripada murka. Murka Allah ni tuan-tuan paling kita takut. Saya dah cakap dah, murka Allah tak semestinya Allah lambung kita naik atas, turunkan hujan api daripada langit. Saya dah cakap dah, murka Allah bukan Allah turunkan datangkan burung ababil bagi kena badan kita jadi daun-daun macam cerita dalam surah Al-Fil. Cukup dengan murka Allah. Allah tak kejut kita datang semayang jemaah subuh, tak kejut kita datang bertaubat, tak ingatkan kita untuk berzikir, tak ingatkan kita untuk kembali kepadanya. Cukup. Pasal setan dia tak kena rejam dengan batu sijil. Setan kena ni bila kena rejam ke dengan batu sijil? Iblis tak kena rejam, tak kena terbalik, tak terbalikkan macam kaum Sodom, angkat terbalikkan. Tak kena tenggelam macam kaum Nabi Nuh. Iblis tak kena. Sampai sekarang ada iblis. Iblis tak kena. Apa yang iblis kena? Wala yanzuru ilaihim. Allah tak mau tengok dia. Iblis kena, Allah tak mau tengok dia. Itu iblis kena. Itu laknat paling besar. Sebab tu bila ada orang kata, alah ustaz, saya pun buat maksiat, saya buat liwat, saya buat tak kena pun ustaz. Dah kena dah tu. Dah kena dah tu. Bila orang bagi nasihat dia tak mau dengar nasihat, itu dah kena dah tu. Hati dah tutup, itu dah kena dah tu. Na'udzubillahi min zalik. Tu doa tu janganlah bila Pak Imam doa kita aminkanlah dalam solat tarawih. Datang sembahyang tarawih, kalau tak reti nak baca doa, saya datang tarawih. Walaupun datang solat tarawih, tak sembahyang tarawih, nak aminkan doa tu lebih bagus daripada tak sembahyang, daripada tak sembahyang langsung dan tak tarawih langsung. Aminkan je yang tu. Saya rasa takat tu sahaja untuk pagi ni. Lebih waktu dah masuk syuruk dah, bunyi dah Quran. Saya rasa takat tu itulah sebenarnya kehebatan kita masih berada dalam Ramadan. Sebenarnya bulan ini adalah bulan yang paling kita nantikan. Hari ini Allah panjangkan umur kita kerana Allah sayang kita untuk hidup, dan Allah nak kita balik kepadanya, dan Allah masih sediakan syurganya untuk kita. Maka carilah keridaan Allah sementara kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mencari keridhaannya. Allahu ujibu da'watad da'i idzan falyastajibu li. Hendaklah kamu datang kepadaku, jawablah aku, terimalah panggilanku. Allah tengah memanggil. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada la'allahum yarshudun. Allahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu wal ghafurur rahim. Untuk majlis kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن استمع القول ويتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.